Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini pun masih lagi berkait dengan dialog di antara Salman Ali dan ARG. Pihak sana masih lagi tak henti-henti mengupload video-video untuk membackup Salman Ali dan mengisytiharkan Salman menang debat 6-0 ke atas dah. Tapi tak kisahlah mereka nak menang berapa pun, yang penting aku akan komen fakta-fakta Salman yang diselewengkan masa dialog hari itu. Dan aku tak dapat upload video hari-hari sebab aku tak ada tim dan aku bergerak solo. Cuma hampa doalah untuk aku supaya sentiasa semangat untuk menepis serba sedikit serangan-serangan dari puak Salafi jadian ni. Sebelum tu, kita tengok dulu video mana yang aku nak komen. Siapakah ulama salaf yang menghukum istighasah sebagai syirik akbar mukhrijun anil millah? Ibnu Aqil menyebutkan. Ya, Ibnu Aqil menyebutkan. Apa petikan beliau? Okay. Sebab kadang-kadang mudah kita kata menyebutkan yang dimasukkan lain. Alangkah posting Facebook Ustaz Angku pun disalah fahami. Dan yang kedua, mungkin nak saya bawakan nas ke? Tapi tidak menjawab soalan lah, kerana saya menjawab Ibnu Aqil. Kalau nak saya bawakan nas, boleh. Tetapi soalan dia adalah siapakah ulama salaf? Ustaz Salman perasan tak Ibnu Aqil bukan ulama salaf? Ibnu Aqil telah mendahului mereka. Ibnu Aqil bukan ulama salaf ya. Soalannya siapakah ulama salaf? Sebab Wahabi selalu mendakwa kami adalah salafi. Salafi adalah pengikut salaf. Jadi kita dalam bab istighasah kita nak ikut pada salaf. Siapa ulama salaf yang menghukum istighasah adalah syirik? Istighasah tidak dihukum sebagai syirik kerana pada zaman awal ia tidak berlaku. Hanya yang berlaku adalah mereka meminta dengan pergi ke kubur Nabi Daniel. Itu pun dibantah oleh Umar. Bahkan ada sahabat yang lebih keras daripada itu, sehingga ada pandangan Abdullah bin Mas'ud bahawa orang setelah Nabi SAW wafat, Assalamu alaika ayuhan Nabi, ditukar kepada Assalamu ala Nabi. Assalamu alaika ditukar, tidak mensyirikkan Assalamu alaika. Sekarang ni kita berbincangkan tentang mensyirikkan istighasah. Kalau dikatakan tidak berlaku, tidak akan diriwayatkan dalam Fathul Bari oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tentang istighasahnya seseorang pergi pada Nabi SAW, ya Rasulullah istasqi li ummatik, wahai Rasulullah mohonlah mintalah tolong minta hujan buat umatmu. Istasqi bukan isqi. Ya, istasqi bukan isqi. Ialah istasqi kan minta itu pada orang mati. Ustaz tahu kan beza istasqi dengan isqi? Ya, istasqi adalah tolong minta hujan. Wahabi mengatakan tidak boleh minta tolong dengan orang mati. Sekarang orang itu minta tolong Rasulullah untuk minta hujan. Kenapa tidak minta tolong kepada orang yang hidup? Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan minta tolong doa. Istasqi pada pandangan Muhammad bin Abdul Wahab tidak hidup. Ustaz Salman jangan buat lupa. Saya sebut orang Wahabi memang tidak mengkafirkan minta tolong dengan orang hidup. Ustaz Salman tolong doakan saya, ya boleh. Tapi kan Rasulullah SAW dalam keadaan dia telah wafat. Wahabi kan tidak membenarkan, bahkan Syekh Ibn Baz dalam ta'liq kepada kejadian tersebut mengatakan ma fa'ala hadzal rajulu batilun wa wasilatun ila syirki. Qala hadzal kalam Sayyidina Umar wasilatu ila syirk bukan syirk. Ya, wasilatu ila syirki. Hadzal kalam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dapat berita itu ada Salman berkata ini wasilatu ila syirki. Baik, tidak ada. Wasilatu ila syirk bukan syirk. Ya. Dan Muhammad Abdul Wahab ada jelas Sayyidina Umar minta tolong doa tidak apabila mendapat perkhabaran tersebut. Sayyidina Umar kan salaf, sahabat Nabi. Adakah Sayyidina Umar mengatakan ini wasilatun ila syirki sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Baz? Riwayat itu bermasalah. Itu pandangan Wahabi biasa. Saya teruskan. Tapi Ustaz Salman bukan Wahabi. Ya, itu kan penilaian Syekh Albani. Syekh Sa'id Mamdud telah menilai dan menolak kononnya dakwaan tentang Malik Ad-Dari itu telah dijawab dengan Syafi. Kecuali kalau mereka masih berdegil, itu cerita lain. Baik, dalam video tadi ada beberapa perkara yang aku nak komen. Pertama, apabila pihak ARG menyoal Salman, lebih kurang soalan dia macam ni. Ada tak ulama salaf yang mensyirikkan istighasah? Jadi Salman terus menjawab Ibnu Aqil. Ini teknik Salman masa berdialog. Teknik dia, jawab apa sahaja soalan yang diberi, jawapan betul atau tidak itu nombor 2. Sebab kalau tak jawab atau gagap-gagap menjawab, itu dikira gagal dan satu keaiban bagi seorang pendebat. Itulah kayu ukur menang kalah bagi penyokong-penyokong setia dia. Ataupun Salman tak tahu sama ada Ibnu Aqil ulama salaf atau tidak. Ataupun Salman dalam keadaan panik hingga tak dapat fokus soalan tersebut. Kemudian ARG sendiri bagi tahu bahawa Ibnu Aqil bukanlah ulama salaf.
Cumanya aku nak kongsikan rujukan yang mengatakan Ibnu Aqil bukan ulama salaf. Sebab penyokong-penyokong Salman mau nanya, apa buktinya Ibnu Aqil bukan salaf? Di dalam kitab ringkasan Syarh Alam An-Nubala, jilid keempat, muka surat 78 yang disusunkan oleh Dr. Muhammad Hassan bin Aqil Musa, menyatakan Imam Ibnu Aqil dilahirkan pada tahun 431 Hijrah dan wafat pada tahun 513 Hijrah. Ini adalah bukti bahawa beliau bukan ulama salaf. Jadi jawapan Salman adalah salah. Yang kedua, Salman mendakwa bahawa Imam Ibnu Aqil mensyirikkan istighasah. Tapi fakta yang sebenarnya ialah Ibnu Aqil tidak mensyirikkan istighasah. Maklumat ini aku dapat dari seorang ustaz yang bernama Gus Zaini dari Indonesia. Dan kemudian aku mencari sendiri dalam kitab At-Tazkirah. Dan memang betul lah Ibnu Aqil tidak mensyirikkan istighasah. Bahkan beliau sendiri mengajar cara beristighasah dengan Nabi Muhammad SAW selepas kewafatannya. Buktinya boleh dilihat di dalam kitab At-Tazkirah fil Fiqhi karangan Imam Ibnu Aqil dalam kitab Haji Pasal Ziarah Madinah muka surat 117. Boleh lihat gambar di atas. Aku ringkaskan maksud dia. Beliau membicarakan tentang adab atau cara ketika menziarahi makam Nabi Muhammad SAW dan beliau beristighasah dan bertawasul dengan Nabi Muhammad dengan berkata Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika. Dan beliau juga berkata ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi. Lafaz-lafaz ini menunjukkan istighasah. Ini menunjukkan bahawa di sisi beliau istighasah dan tawasul dengan Nabi setelah Nabi wafat diharuskan dan tidak syirik. Bersalahan di sisi ulama Wahabi. Mereka mengatakan syirik akbar. Jadi adakah Salman berbohong atas nama Ibnu Aqil? Kita bersangka baiklah mungkin Salman tak baca tentang Ibnu Aqil seperti dia baca tentang Ibnu Tumat. Dan mungkin juga dia baca nota kaki yang ada di dalam kitab Ibnu Aqil yang ditahqiq oleh Dr. Nasir bin Sa'ud bin Abdullah As-Salamah. Ya, Dr. Nasir memberi komentar bahawa minta doa dan istighasah dari Nabi dan wali-wali setelah mereka wafat adalah syirik akbar. Lihat nota kaki di atas. Itu kata-kata Dr. Nasir yang dinakalkan dari kitab Al-Qaidatul Jalilah Fit Tawassul wal Wasilah karangan Ibnu Taimiyah. Bukan perkataan Ibnu Aqil. Sama ada Salman keliru atau itu skill berdebat Salman. Biar salah asalkan jawab. Atau Salman terikut-ikut skill hadis serkup. Hari itu hadis serkup ada kata Imam Zahabi menyesatkan Asy'ariyah. Sedangkan bukan kata-kata Imam Zahabi. Tapi kata-kata pentahqiq kitab Imam Az-Zahabi iaitu kitab Al-Arash dalam mukadimah dia. Yang ketiga, Salman cuba mengalihkan isu dengan menegur perkataan Ustaz engkau istasqi. Salman kata bukan istasqi tapi isqi. Sedangkan istasqi adalah lafaz yang betul seperti yang diriwayatkan di dalam hadis yang sedang dibahaskan. Cara ini untuk mempenikkan pihak lawan dan mengalih isu yang tak dapat dijawab. Oleh kerana cara ini tidak menjadi, maka Salman try lagi dengan mengatakan hadis tersebut bermasalah. Sedangkan Ibnu Hajar Asqalani dan ramai ulama tidak menganggapnya ada masalah. Hanya penilaian Albani mengatakan hadis tersebut ada masalah. Cara ini pun tak menjadi. Akhir sekali Salman terpaksa akur dengan muka tak puas hati. Salman boleh kencing pengikut-pengikut setia dia, tapi jangan mimpi nak kelentong aswaja. Apa-apa pun kita raikan kemenangan 6-0 mereka. Menang Kasyok sendiri. Kadar ini sahaja pada kali ini. Banyak lagi nanti kita sambung. Wallahu a'lam. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.